Tidak lama lagi bakal berlangsungnya dua peperiksaan besar di Malaysia ini, iaitu SPM dan juga STAM 2023. Jadi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persiapan yang dilakukan khususnya daripada lembaga peperiksaan, saya bersama dengan tetamu hari ini, Tuan Basri Hassan, Timbalan Pengarah Peperiksaan Kanan Kluster Produksi yang juga menjalankan tugas Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Dah berdebar dah rasanya. Ya, Adik-adik di luar sana ni. Tidak lama lagi saya difahamkan SPM pada bulan 1 ini 30 hari bulan. 30 Januari 30 bermula. Januari ini dan juga STAM pada 2 hari bulan 2 Januari ini. Jadi tinggal beberapa hari saja lagi, mungkin boleh secara ringkasnya bagaimana persiapan dan juga persediaan daripada lembaga peperiksaan sendiri. Baik, terima kasih pengacara. Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Jadi lembaga peperiksaan mengendalikan peperiksaan yang terbesar iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang melibatkan calon hampir 400,000 ya. Jadi selain daripada itu kita ada lagi peperiksaan yang lain yang dikendalikan oleh lembaga peperiksaan seperti Sijil Tinggi Agama Malaysia yang akan bermula pada 2 Januari yang akan datang ini. Dan selain daripada itu kita ada juga Sijil Vocational Malaysia. Yang diambil oleh pelajar-pelajar ataupun murid kolej vokasional. Kita juga ada Sijil Pelajaran Malaysia Ulangan bagi calon-calon SPM yang ingin memperbaiki peperiksaan mereka dan juga ujian pencapaian bahasa antarabangsa yang melibatkan bahasa Korea, Jerman, Jepun dan juga bahasa Cina komunikasi. Jadi untuk makluman sebagaimana yang dimaklumkan tadi, Sijil Tinggi Agama akan bermula pada 2, 3, 4 Januari dan bersambung pada 8 hingga 11 Januari. Bagaimanapun untuk SPM sebenarnya telah pun bermula. Pada 5 hingga 7 Disember yang lepas kita ada ujian amali sains. Kemudian kita akan sambung lagi berkaitan dengan peperiksaan SPM ini ialah pada 8 hingga 11 Januari 2024 ini berkaitan dengan ujian bertutur bahasa Melayu diikuti dengan ujian bertutur bahasa Inggeris pada 17 hingga 23 Januari dan seterusnya 29 Januari akan dilaksanakan ujian mendengar untuk ujian lisan ini bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris dan seterusnya bertulis akan dilaksanakan pada 30 Januari hingga 7 Mac 2024 dan pada masa yang sama ujian pencapaian bahasa antarabangsa 2023 akan dilaksanakan pada 29 Januari 2024. Ya, ini berkaitan dengan SPM 2023 dan STAM 2023. Jadi mungkin ramai lagi yang masih tidak mengetahui ianya tahun 2023 tetapi kenapa ianya dijalankan pada 2024. Ya, betul. Banyak ataupun ramai yang bertanya berkaitan persoalan ini. Jadi untuk makluman sebelum kita ini berlaku sewaktu COVID-19 semasa COVID sebelum berlakunya pandemik COVID-19 peperiksaan SPM dan juga STAM dilaksanakan pada tahun semasa. Misalnya untuk SPM 2019 dilaksanakan pada 14 November 2019 dan berakhir pada 28 November. Jadi pada tahun yang sama. Tetapi mulai apabila berlakunya pandemik COVID-19 pada Mac 2020, tarikh peperiksaan awam telah pun dianjakkan sehingga melangkaui kepada tahun yang berikutnya. Misalnya pada tahun SPM 2020, SPM mula dilaksanakan pada 22 Februari 2021 dan berakhir pada 25 Mac 2021. Jadi anjakan ataupun tarikh peperiksaan ini adalah bagi memastikan setiap sukatan pelajaran ataupun silibus bagi mata pelajaran yang berkaitan dapat diselesaikan dalam tempoh yang ditetapkan bagi memberi keadilan kepada semua calon. Selain daripada itu, KPM juga wajib mematuhi jumlah minimum bagi persekolahan dalam setahun iaitu sebanyak 190 hari seperti yang terkandung di dalam Akta Pendidikan 1996. Jadi yang paling hampir dan paling terdekat sekali pastinya STAM 2023 pada 2 Januari 2024. Jadi mungkin sedikit penerangan berkaitan dengan peperiksaan ini, Tuan. Baik, peperiksaan STAM yang merupakan peperiksaan yang dikendalikan oleh Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama Al-Azhar Al-Sharif Republik Arab
Mesir bermula pada tahun 2000. Jadi bermula tahun 2000 kita telah pun mula melaksanakan STAM, yang mana pengajaran dan juga pembelajaran bagi STAM ini adalah berpandukan kepada kurikulum dan juga buku teks yang digunakan di Ma'had Bu'us Al-Islamiyah Al-Azhar dengan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar, bukan dalam bahasa Melayu, menggunakan bahasa Arab. Dan sijil ini adalah merupakan sijil yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam yang setara dengan STPM dan melayakkan bagi calon-calon yang mempunyai sijil tinggi agama Malaysia ini untuk mengikuti program ijazah pertama di Universiti Al-Azhar Mesir dan juga universiti tempatan di dalam bidang yang sesuai berkaitan dengan agama. Kalau SPM calonnya selalunya ialah daripada kalangan tingkatan 5. Kalau untuk STAM pula bagaimana? Siapa sebenarnya calonnya? Baik, untuk periksaan STAM kebiasaannya diambil oleh murid-murid yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian dalam bidang agama dan juga tahfiz pada peringkat yang lebih tinggi di peringkat universiti. Dan calon periksaan STAM ini adalah merupakan murid tingkatan 6. Kalau SPM tingkatan 5. Manakala STAM ini adalah tingkatan 6 dan diambil oleh di kalangan pelajar-pelajar ataupun murid di sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia, misalnya sekolah-sekolah bantuan kerajaan, sekolah agama bantuan kerajaan, sekolah menengah agama rakyat dan juga sekolah swasta, dan juga calon-calon persendirian juga boleh mengambil peperiksaan STAM ini dengan syarat mereka telah pun diperakui mengikuti 3 tahun kurikulum Ma'had Bu'us Al-Azhar Al-Sharif yang dipersetujui di antara KPM dan juga Al-Azhar Al-Sharif Kahirah. Jadi bagi calon STAM ini sebelum menghadapi peperiksaan pada 2 Januari, apa di antara persediaan yang perlu mereka lakukan? Baik, sebelum mereka menghadapi peperiksaan pada 2 hari bulan nanti, saya memesan kepada calon-calon ini, yang pertama ialah semak jadual waktu peperiksaan dan pastikan tarikh, masa, kod dan juga kertas peperiksaan serta arahan-arahan yang perlu dipatuhi sepanjang peperiksaan berlangsung. Dan pastikan baca dan tanda tangani satu borang pengakuan calon yang mengatakan bahawa calon telah pun memahami, membaca arahan-arahan dan juga larangan-larangan semasa peperiksaan sedang berlangsung, dan pastikan tidak membawa bahan-bahan yang dilarang di dalam dewan peperiksaan seperti nota, catatan, telefon bimbit dan juga jam pintar yang boleh menyimpan nota, yang boleh menyebabkan calon-calon ini sekiranya mereka membawa bahan-bahan larangan ini akan dianggap telah melakukan kes salah laku yang berkaitan dengan dan boleh diambil tindakan. Kalau kita boleh lihat dalam gambar ni ada juga nota ini yang contoh-contoh di emas itu. Jadi kalau kita imbas kembali sewaktu COVID-19 betapa ketatnya sebenarnya SOP yang dilakukan oleh pihak lembaga peperiksaan. Tapi untuk kali ini bagaimana SOP-nya dengan peningkatan kes COVID-19 ini? Baik, seperti yang kita sedia maklum Malaysia telah pun memasuki fasa peralihan daripada pandemik kepada endemik COVID-19 mulai April 2022. Jadi pastinya pengurusan dan pengendalian peperiksaan awam bermula SPM dan juga STAM 2022 telah pun kembali kepada SOP asal sebelum pandemik. Jadi calon dan petugas peperiksaan tidak lagi diwajibkan memakai pelitup muka dan juga pengisytiharan ataupun mengisi borang deklarasi COVID-19, dan guru petugas juga tidak perlu lagi mengambil suhu calon peperiksaan sebelum mereka memasuki dewan peperiksaan. Walaupun dengan adanya peningkatan sekarang ini COVID-19 sejak kebelakang ini, LP mengingatkan calon dan juga para petugas peperiksaan supaya mereka digalakkan untuk mengamalkan kawalan kendiri seperti memakai pelitup muka, menggunakan sanitizer dan juga menjaga jarak fizikal. Jadi ini untuk memastikan calon-calon kita dapat mengambil peperiksaan dengan dalam keadaan yang selamat. Dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ini, dan juga kita boleh lihat bagaimana negeri-negeri di Pantai Timur yang mengalami banjir, bagaimana sebenarnya persiapan dan juga
persediaan daripada pihak lembaga? Berkaitan dengan banjir, KPM sentiasa siap siaga dalam menghadapi mekanisme dan juga langkah persediaan sewajar untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan dan juga badan-badan berkanun yang berkaitan untuk memastikan peperiksaan dilaksanakan mengikut jadual yang telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Jadi lembaga peperiksaan seboleh-bolehnya tidak mahu berlaku penangguhan ataupun memberikan, sebab ia akan memberikan implikasi besar kepada pengurusan dan juga kepada calon peperiksaan itu sendiri. Misalnya kalau kita buat penangguhan, kita terpaksa membuat penjadualan semula, terpaksa menyediakan soalan-soalan baru dan sebagainya. Jadi bagi KPM, kita telah pun menubuhkan Jawatankuasa Keselamatan Peringkat Kebangsaan yang melibatkan agensi kerajaan dan juga badan berkanun seperti PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Jabatan Pertahanan Awam, NADMA, RELA, Kementerian Kesihatan dan juga NGO yang terlibat, di mana jawatankuasa ini juga telah ditubuhkan juga di peringkat negeri dan juga di peringkat daerah, yang mana LP melalui sektor pentaksiran dan juga peperiksaan JPN ataupun lebih dikenali sebagai SPP JPN akan melaksanakan Ops Payung. Kita sebut sebagai Ops Payung dan menggerakkan pasukan untuk membantu dan memindahkan calon-calon yang terkesan ke pusat peperiksaan yang berhampiran. Jadi untuk makluman, ada 4 situasi banjir ini yang mungkin menjejaskan calon. Yang pertama ialah kemungkinan pusat peperiksaan itu sendiri banjir. Tetapi jalan, rumah dan sebagainya masih lagi belum banjir. Jadi yang ini akan pihak SPP JPN akan mengaktifkan pusat alternatif. Situasi yang kedua mungkin jalan banjir untuk pergi ke pusat peperiksaan. Kita akan minta bantuan pada agensi-agensi seperti PDRM dan juga Bomba untuk membawa calon-calon berkenaan. Yang ketiga ialah rumah calon banjir. Jadi kalau rumah calon banjir, kita akan pindahkan calon-calon yang berkenaan ke pusat yang berhampiran, dan sekiranya keseluruhan rumah banjir, jalan banjir, pusat banjir, yang ini kita akan menggunakan kaedah Ops Payung untuk memindahkan petugas, memindahkan calon dan juga wujudkan pusat alternatif untuk calon-calon ini. Okey, sedikit Tuan, itu ialah persiapan daripada pihak lembaga. Untuk calon pula yang menghadapi banjir ini, apa yang perlu mereka lakukan? Baik, sekiranya calon bukan saja calon, kita perlu, ibu bapa juga perlu prihatin supaya anak-anak mereka ini akan dapat mengambil peperiksaan walaupun dalam keadaan banjir, yang mana sepatutnya sama ada ibu bapa dan juga calon perlu menghubungi pihak sekolah atau jawatankuasa banjir tempatan jika terkandas semasa banjir dan juga untuk memohon bantuan, yang mana apabila mereka diarahkan untuk berpindah, misalnya calon-calon dan ibu bapa perlu memastikan anak mereka ini akan membawa buku, alat tulis, dokumen peperiksaan dan juga keperluan peribadi untuk mereka berpindah di pusat-pusat pemindahan sementara. Jadi pastikan juga calon dan juga calon menjaga kesihatan agar calon dapat menduduki peperiksaan. Jadi kepada calon-calon SPM dan juga STAM 2023 untuk mengetahui lebih lanjut, boleh terus sahaja ke laman sesawang Lembaga Peperiksaan. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Tuan Basri Hassan, Timbalan Pengarah Peperiksaan Kanan Kluster Produksi yang menjalankan tugas pengarah peperiksaan Lembaga Peperiksaan. Terima kasih Tuan.